Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Kepada anda yang sedang mendengarkan Syafa ketika ini, Syafa mendoakan anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Tanpa membuang masa, kita terus sahaja ke kisah seram benar kita kali ini. Kepada anda yang belum lagi tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng kat sebelah dia tu. Okey, kisah ni dialami oleh Sri Ayu yang mana satu hari Sri Ayu ni dia balik kampung. Bila balik kampung, masa dia berada dekat rumah ayah mentua dia ni, dia tertarik dengan sebentuk cincin perak yang dah buruk dah. Ada batu hijau dekat atas, dah orang cakap bertatahkan batu berwarna hijau. Jadi dia cakap, kalau katalah ayah tak nak cincin ni, daripada ayah biar merata-rata, lagi baik aku bagi kat suami aku pakai. Dia cakap macam tu. Jadi dia pun ambil cincin tu, dia terus tanya bapa mentua dia, ayah nak tak cincin ni lagi? Kalau ayah tak nak, bagilah Faizal pakai. Faizal ni suami dia. Ayah dia cakap, ambil lah Sri, ayah bagi barang ayah kepada kamu. Dia cakap macam tu. Ayah dia cakap macam tu. Kemudian selepas beberapa bulan, Sri Ayu ambil cincin tu. Selama tu jugalah Sri Ayu ni mengalami sakit-sakit, demam yang bergila-gila dengan suami dia. Kalau suami dia sihat, dia pula sakit. Kalau dia sakit, suami dia pula sihat. Dan paling ketara perubahan yang berlaku dekat anak lelaki dia. Anak lelaki Sri Ayu ni berusia 17 tahun. Anak lelaki dia ni sebelum tu seorang yang mendengar kata, rajin bantu orang tua, tapi terus bertukar jadi seorang yang panas baran, memberontak, malas, suka menyendiri. Jadi satu hari Sri Ayu ni dah macam pendam tau. Dia terlampau geram dengan perangai anak dia ni. Satu hari dia marahlah anak dia ni. Dia marah. Tiba-tiba anak dia ni macam kena rasuk. Terus menggeram marah dan pecahkan semua barang dekat dalam bilik. Jadi Sri Ayu pun macam panik lah kan. Dia panik, dia suruh anak dia yang nombor 2 pergi minta tolong jiran sebelah. Kebetulan masa tu jiran dia ni pula didatangi oleh ayah mereka. Jadi ayah jiran dia dengan jiran Sri Ayu ni pun datang. Jiran dia arahkan suami Sri Ayu laungkan azan. Sri Ayu ni pegang anak dia dengan jiran dia ni pegang. Kemudian masa suami dia melaungkan azan tu, Sri Ayu ni dia seorang yang mempunyai hijab mata yang terbuka. Jadi dia nampak ada lembaga hitam keluar daripada rumah dia. Selepas semua keadaan kembali normal dan anak dia pun dah okey, ayah jiran dia pun cakap lah, lebih baik kamu berdua bawa anak kamu ni pergi berubat. Pakcik tengok kalau sampai tahap kena rasuk ni, dah teruk dah ni gangguan ni. Jadi esok tu terus Sri Ayu ni dengan suami dia bawa anak dia ni balik kampung Sri Ayu. Dan mereka ni pun pergilah dekat satu rumah pengamal perubatan Islam. Bila sampai je kat rumah tu, perawat tu seorang Pak Haji. Pak Haji ni pun duduk senyap je dalam beberapa minit. Kemudian Pak Haji tu cakap, macam ni lah Sri, apa kata hang dengan laki hang balik dulu. Pak Haji nak buat solat hajat, Pak Haji nak bertafakur, Pak Haji nak cari punca. Apa sebenarnya yang duk kacau hang lelaki hang ni? Keluarga hang ni aku pelik lah. Sebab aku tak dapat ni. Aku tak dapat nak tengok ni. Apa yang duk ganggu keluarga hang ni? Tak apalah. Esok lepas asar, hang lelaki hang menjumpa Pak Haji balik lah. Esok tu Sri Ayu dengan suami dia pun pergilah jumpa Pak Haji tu. Lepas asar berjumpa je, Sri, kalau hang ada cincin, hang ambil cincin tu, hang bagi dekat Pak Haji untuk Pak Haji buang, ataupun hang pergi bagi balik cincin tu dekat orang yang bagi kat hang tu. Cincin tu lah punca ni, benda duk ganggu lah rumah hang ni. Jadi Sri Ayu dengan suami dia ni duk fikir tau, cincin apa kan. Sebab mereka ni tak ada cincin tau, duk fikir-fikir.
Pak Haji ni nampak tau yang suami isteri ni sedang tengah duk fikir. Si Ayu dengan suami dia tengah fikir. Pak Haji ni pun bersuara. Daripada pandangan Pak Haji atas petunjuk Allah ni, Pak Haji duk tengok cincin tu warna perak, ada batu kat atas dia. Batu tu warna hijau. Hampa ada tak cincin tu? Cincin tu kalau kata hampa ada, hampa boleh pi bagi balik kat tuan dia, ataupun hampa mai bagi kat Pak Haji boleh tolong pi buang cincin tu. Dia terus si Ayu ni ingat, itu cincin ayah mentua dia yang dia ambil kan, ayah mentua dia bagi dekat dia. Jadi selepas saja balik daripada rumah Pak Haji tu, terus sajalah dia balik rumah. Bila balik rumah, si Ayu ni pun carilah dengan suami dia dekat merata dekat dalam rumah ni, dekat dalam almari, dalam laci. Suami dia cakap suami dia buka cincin tu letak dalam laci, tapi bila tengok dekat laci dekat mana suami dia letak cincin tu, tak ada. Kemudian si Ayu ni pun tanyalah anak dia yang nombor 2, Angah ada nampak tak cincin yang hari tu ayah ada pakai tu? Oh, cincin tu hari tu Angah ada nampak Alung pakai, ibu. Alung cakap dia pakai cincin tu, terus dia rasa panas badan, dia rasa badan dia sakit-sakit, terus dia buang cincin tu, ibu. Dekat mana dia buang cincin tu? Si Ayu pun tanyalah anak dia. Dekat bawah sofa. Bila dengar dia dekat bawah sofa, terus si Ayu dengan suami dia ni pun angkatlah sofa. Memang betul lah, cincin tu berada dekat bawah sofa. Jadi suami dia ambil cincin tu, simpan dalam almari, kunci almari, sebab nak tunggu hujung minggu nak pergi bagi balik lah dekat ayah dia. Tapi sementara nak tunggu hujung minggu nak bagi balik cincin tu, nak balik kampung bagi balik dekat ayah mentua di cincin tu, Sri Ayu ni demam. Dan dia diganggu oleh lembaga hitam ataupun saka yang berada dekat cincin tu. Di mana satu malam, Sri Ayu ni dia tidur dekat dalam bilik dengan suami dia, dengan anak bongsu dia, dan yang anak-anak dia yang lain semua tidur dekat ruang tamu. Bila tidur, Sri Ayu ni rasa macam ada benda pegang kaki dia. Dia pegang kaki dia, dia buka mata, dan dia tersedar, dia buka mata, dia nampak wajah macam wajah suami dia, tapi dalam keadaan senyum yang menyerigai, senyuman yang menakutkan. Jadi Sri Ayu ni seolah-olah dia macam menendang benda tu, menendang ke arah benda tu, sampai suami dia pun tersedar lah. Bila suami dia tersedar, suami dia tanya kenapa, dia cakap tak ada apa-apa. Dan gangguan kali kedua ni pula agak ekstrim lah. Bila satu malam tu Sri Ayu tengah tidur, benda tu cuba untuk mengoyak baju Sri Ayu. Dan ketika itu Sri Ayu ni dia betul-betul baca ayat, sekuat hati dia melawan benda tu dan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan Alhamdulillah benda tu pun cabut lari. Keesokan harinya, dah sampai saja ke hari hujung minggu tu, Sri Ayu dengan suami dia pun baliklah kampung. Balik kampung malam tu, kebetulan mak mentua dia tak ada dekat rumah. Terus dia ambil cincin tu, dia pulangkan cincin tu, macam bukan dia terus macam mana ayah ambil balik cincin ayah ni, tak. Dia pulangkan sambil dia lafazkan, saya pulangkan kembali segala hak milik ayah. Dan selepas itu Sri Ayu ni dia lebih berhati-hati dalam segala hal, terutama sekali untuk menerima ataupun mengambil barang-barang. Dan untuk pengetahuan anda juga, saka hantu raya ni zaman dahulu kala digunakan untuk membantu melakukan kerja-kerja di ladang. Orang zaman dulu guna saka ni untuk buat kerja dekat ladang, dekat sawah, sebab tak ada mesin yang moden ketika itu. Kalau lelaki ni, kalau lelaki sinonim dengan membela hantu raya, perempuan pula sinonim dengan membela pelesik untuk kelihatan cantik. Dan kisah ini, kisah tentang pelesik, Syafa akan kongsikan pada episod yang akan datang. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi mendengarkan kisah seram yang Syafa ceritakan kepada anda.
Sesungguhnya yang buruk itu datangnya daripada Syafa dan yang baik itu datang daripada Allah. Dan semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Kepada anda, Syafa mendoakan anda sentiasa dimurahkan rezeki, dilimpah ruahkan rezeki anda sekeluarga. Dan jika anda masih lagi mempunyai ibu dan ayah mertua, Syafa mendoakan mereka dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik agar anda boleh lagi berbakti kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.